Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat kenalan penonton yang bersama saya pada petang ni. Betul lah 12.30 harian. Ada masalah teknikal sikit tadi. So terlajak pula dalam 7 minit. Pada pada Jumaat lepas telah dibentangkan bajet 2022 untuk pengetahuan rakyat Malaysia lah apa kerajaan kita nak buat dan belanjakan dan buat untuk next year kan, untuk kita punya negara dan rakyat lah. Secara umumnya, secara keseluruhannya kita cakap pasal pembentangan bajet untuk menggerakkan ekonomi selepas daripada kita dilanda COVID bermula Mac 2020 kan, sehinggalah yang terkini COVID belum selesai, tetapi telah reda disebabkan oleh vaksinasi dan vaccination rate yang telah meningkat. Saya percaya dah lebih daripada 96%. Kalau tak silap saya lah baca pengumuman semalam, dah melebihi 96%. Okey, yang mana satu petanda yang bagus untuk kita, kalau boleh kita nak kembali kepada kehidupan asal kita, yang mana kita boleh bergerak bebas, boleh bersosial
secara orang kata apa, secara semula jadi, secara natural kan. Kita tak nak lah ada gap ataupun ruang-ruang yang besar kan, yang susah untuk kita nak bekerja, susah untuk kita nak bersosial, berkomunikasi. Jadi dengan pengumuman bajet 2022 yang semangatnya adalah untuk rejuvenate, menghidupkan balik ekonomi. Okey, menghidupkan balik ekonomi. Kita harap kita boleh terus bergerak lebih baik dalam masa yang ke depan. Which is sebenarnya kalau 2021 semangat dia pun semangat untuk hidupkan semula ekonomi tu kan. Tetapi apabila kes meningkat terlalu tinggi sampai 20,000 sehari kan, 20,000, 18,000, 21,000 kan, menimbulkan banyak kerisauan sehingga kerajaan buat PKP 2, PKP 3 yang menyebabkan kita semua terjejas tersekat pergerakan kita kan. Tetapi pada hari ini, even sebelum bajet pun bila diumumkan buka sempadan, diumumkan PKP telah dilonggarkan, tak dimasukkan sepenuhnya, dan juga pengumuman oleh kerajaan yang mana dikata takkan ada PKP lagi. Ini ikut pengumuman Perdana Menteri lah. Pengumuman Perdana Menteri takkan ada lagi PKP yang dibuat jika kes meningkat, melainkan specific location atau PKPD. Jadi macam tahun lepas dia punya tema dia kita baca sikit. Dia kata teguh kita menang bersama kan. Teguh kita menang bersama maksudnya kalau kata kita bersama, bekerjasama menghadapi COVID ni, patuhi SOP yang ada kan, dengan injection ekonomi yang disekalikan, kita akan ke depan dan menang kan, melawan kebejahatan ekonomi itu kan, melawan COVID itu sendiri. Okey, memperbaiki taraf hidup kita, memperbanyakkan kerja-kerja kan, yang mana sehingga Ogos 2021 kadar pengangguran di Malaysia adalah sebanyak 4.6%. Okey, turunlah daripada masa 2021 di mana kadar pengangguran adalah 5.3%. Walaupun penurunan sebanyak dalam 0.6% tu, tetap jumlah yang masih mencari kerja, yang belum bekerja ada sebanyak 750,000 orang. Okey, ni kenyataan yang dikeluarkan oleh Tengku Zafrul pada masa bajet itu hari. So banyak 750,000 orang. Okey, yang mencari kerja kan. Sebab kalau kata kita nak kita nak compare dekat Malaysia ni, pendatang asing ada sebanyak 10% lebih kurang. 3 juta daripada populasi kan. Portion yang sangat banyak kan. Yang mana mereka ni kalau kata kita tengok, kita perhatikan, ditempatkan di sektor-sektor yang ada kerja lah. Tetapi macam rakyat kita kan, kita mencari kerja yang lain. Okey, kita mencari kerja yang lain kan. Yang mana mungkin apa yang mereka buat tu tak sesuai dengan kita, ataupun kita dah tak nak buat. Macam even negara maju lain pun kerja-kerja yang renyah apa semua ni dia orang tak nak buat, dia sub kepada orang luar ataupun imigran yang datang ke sana. Okey, jadi pada 2022 bajet 2022 dibentangkan bajet berjumlah sebanyak 332 bilion 10 bilion lebih banyak berbanding tahun 2021. Okey, yang mana dari segi target bajet defisit yang diunjurkan kan, walaupun kita belanja lebih 10 bilion berbanding tahun lepas, bajet defisit kerajaan unjurkan berkurang sebanyak 0.5% kepada 6% berbanding 2021. Okey, dianggarkan sehingga penutup tahun ni bajet defisit berbanding KDNK kita adalah 6.5%. Okey, dan untuk next year walaupun kita berbelanja lebih daripada kita punya perolehan, bajet defisit tu kita kurangkan. Maksudnya
kita target kepada economic growth yang lebih, kan? Sebagai contoh, sehingga untuk 2021 diunjurkan apabila tutup tahun ni kita punya KDNK bernilai 1.39 trilion. Okey, 3.9 trilion. Okey. Yang mana ada disebabkan COVID ni ada beberapa sektor yang di expect kita kita expect menguncup, iaitu pertanian dan juga construction. Construction kita faham bila PKP 2, PKP 3 tu dan dia punya operasi construction tu tak boleh nak dibuat. So memang hampir orang kata lebih pada 6 bulan lah mereka tak beroperasi. So boleh expect tak ada revenue, tak ada projek yang siap, tak ada projek yang boleh dijual. Jadi dia punya revenue dia akan berkurang. Jadi memang dianggarkan akan menguncup dan juga pertanian lebih kepada musim hujan dan juga COVID tu sendiri jugalah. Okey. Tetapi untuk 2022 walaupun kita belum masuk lagi 2022 tapi unjuran tu telah dibuat. Dianggarkan GDP atau KDNK tu berkembang sehingga berkembang kepada 1.47 trilion. Okey, 4.7 trilion dan kita belanjakan sebanyak 332 bilion. Okey, di mana revenue hasil yang kita hasil direct iaitu cukai tak langsung, hasil kerjaan yang lain, okey, lebih kurang 234 bilion. Di mana lebihan tu sebanyak 97 bilion adalah daripada instrumen yang lain lah, okey, untuk menanggung bajet, kita kata bajet mengembang. Okey. So belanja lebih, kita expect kita punya GDP pun grow. Sebab kita dalam fasa, buat masa ni kita nak recovery dan juga expand. Okay. Sebab tu juga GDP, okay, tahun ni, okay, daripada unjuran GDP punya growth, perkembangan GDP daripada dianggarkan berkembang sebanyak 5%. Bila kita buat PKP tu, kerajaan sendiri review kepada 3 ke 4% GDP growth. Okay. So sebab kita jelas dan kita nampak bila tak ada ekonomi yang bergerak, tak ada benda sangat yang kita boleh dapat bisnes yang boleh jalankan pulangan yang lebih banyak. Okay. That's why kerajaan kata okay, review kepada 34%, tetapi untuk 2022 dianggarkan dia akan berkembang kepada 5.5 hingga 6.5%. Okey, di mana kita antara sektor yang semua sektor pertanian, okey, teknologi, construction, lain-lain tu diunjurkan berkembang. Okey, yang mana expectation untuk 2022 ni kerajaan punya unjuran grow yang paling tinggi adalah dekat sektor construction. Ni bajet 2022 sektor construction, dari segi GDP tu akan grow kat situ banyak, dalam 11.8% diunjurkan. Dan yang akan kontrak akan menyusut adalah mining atau perlombongan. Okey. Jadi itu overview macam mana kerajaan buat bajet tu. Okey. Nombor 1, kita punya bajet defisit dianggarkan akan berkurang daripada 6.5% untuk 2021 dan akan berkurang kepada 6%. Okey. Dengan projection atau unjuran di mana GDP tu akan berkembang lebih banyak, lebih kurang 0.06 trilion. Okey, ataupun 6 bilion lebih tinggi berbanding 2021. Okey. So disebabkan itu kerajaan willing untuk spend lebih banyak daripada perolehan supaya kita boleh meet, kita boleh penuhi unjuran perkembangan tersebut.
Okey, revenue kita sebanyak 234 bilion dan kerajaan spend 332 bilion. Okey. So, kalau kita tengok pembentangan Tengku Zafrul pada COVID hari tu, pada COVID hari tu, okey. Dia ada 3 fokus, okey, iaitu fokus pertama rakyat yang sejahtera, okey, perniagaan yang berdaya tahan dan ekonomi yang makmur dan mampan. Okey, maksudnya kalau kita tengok kepada siapa nama tu? Keynesian model. Okey, Keynesian punya model di mana rakyat yang sejahtera, okey, perniagaan, okey, dia ada rakyat, dia ada perniagaan dan dia ada kerajaan. Yang mana kerajaan ni yang regulate ataupun push the economy ataupun merancang rancangan-rancangan ekonomi tu supaya rakyat dan juga perniagaan ni boleh berkembang, boleh meningkat dia punya nilai bisnes, nilai hidupnya. Okey, bila kita meningkat semakin banyaklah pencapaian negara yang boleh dibuat. Okey. Jadi dalam 3 perkara ni, okey, setiap satu tu ada lebih kurang 3 strategi yang mana fokus ketiga iaitu ekonomi yang makmur dan mampan ni adalah yang strategi paling banyak lah. Tetapi banyak penceritaan tentang untuk rakyat berada di fokus pertama. Okey, rakyat yang sejahtera. Di mana 3 strategi dia iaitu memulih kehidupan dan mata pencarian. Macam saya cerita tadi, disebabkan bukan terlalu sebab ada lebih kurang 750,000 orang hilang kerja, mencari kerja, yang mana kita punya kadar pengangguran sebanyak 46%. Jadi kerajaan fokus kepada perkara-perkara ni supaya kadar pengangguran tu boleh diturunkan. At least biasanya orang target tak lebih daripada 3%. Okey, tak lebih daripada 3%. So 46%, so ada 1.6% dijangkakan boleh diperbaiki lah. Okey, dengan memulih kehidupan dan mata pencarian. Okey. Dan untuk membangun sebuah keluarga Malaysia, ada package yang secara direct kepada personal. Ada yang membantu dalam bentuk kerja, ada yang membantu isi rumah, okey. Dan juga membina kehidupan yang kondusif. Okey. Kalau kata kita nak faham tengok memang itu yang kita hendakkan. Kita hendakkan apabila COVID ni telah menurun, telah semakin berkurang daripada Malaysia, diangkat wabak ni daripada Malaysia. Okey. Jadi kalau saya nak cerita fokus 2 dan 3 tu tak relate dengan TSI Chit Chat ni, bukan sebab apa sebab TSI adalah group yang memfokuskan kepada personal punya financial management. Jadi bila kita tengok bajet, kita macam lebih melihat kepada kita punya personal needs rather than apa yang kerajaan tawarkan kepada perniagaan, betul? Kan? Even kalau kata kita ahli perniagaan pun, yes, kita nak business tu ada insentif, tetapi at the end apa yang kita nak adalah what's in for me, apa yang kita ada, apa yang kita dapat. Kan? Dan yang tu yang akan melegakan banyak lah. Okay? Walaupun dari keseluruhan bajet tu kalau kata kita tengok, dia lebih kepada insentif dan program rather than hand cash out ataupun direct punya assistance. Okay? Jadi macam saya cakap, TSI dalam topik petang ni, kita akan bercakap apa sebenarnya konten-konten yang ada ni yang direct kepada kita. Direct kepada kita. Direct dalam arti kata, mungkin cash assistance secara terus ataupun insentif-insentif yang membantu pengurusan kewangan kita. Kita akan tengok sekejap lagi. Okey. Dalam banyak-banyak ni, okey, ada beberapa ada mungkin dalam 11 poin lah yang saya akan kongsikan. Bukan 11 poin lah, 11 poin bajet yang saya akan kongsikan bersama tuan dan puan. Okey, so bila kita tengok macam saya cakap tadi kita punya bajet sebanyak 332 juta. Okey,
332 juta yang mana dia punya sumber dia kalau dia kerajaan tu, okey, ada nampak warna biru. Warna biru tu memang obviously biru. Okey, yang the rest tu adalah hasil daripada kerajaan. Okey, yang mana daripada 332 juta ni, selain daripada color biru tu, lebih kurang 234 juta adalah hasil kerajaan. Cukai pendapatan, cukai langsung, cukai tidak langsung, hasil bukan cukai. Okey, hasil bukan cukai ni kalau secara direct, kalau government ni macam kita bayar bil hospital, kita bayar bil perkhidmatan. Okey, itu hasil bukan cukai. Antara hasil bukan cukai. Jadi daripada 332 juta ni, sebanyak 234 juta adalah yang hasil direct lah. Yang mana selebihnya dalam 97 juta adalah pinjaman dan juga penggunaan aset kerajaan. Pinjaman dan juga penggunaan aset kerajaan. Pinjaman ni bukan bererti kata kerajaan pinjam macam kita pinjam kat orang, kita pinjam kat kawan kita. Not necessarily like that lah, kan? Kalau kata kerajaan ni, kalau kata pinjaman dalam kerajaan kita, kalau kata kita nak faham konsep pinjaman dalam kerajaan ni, kalau kita nak fahamkan sikit, gambarkan kita dalam satu rumah tu, kita duduk dengan isteri kita ada satu jiran sebelah rumah. Okey, pinjaman luar negara contoh, itu umpama kita pinjam jiran sebelah kita. Yang mana dia ada kontrol terhadap pinjaman kita tu, ikut dia lah, dia nak ubah term ke, kan? Dia nak ubah interest rate ke, dia punya kontrol. Tapi pinjaman dalam negara, macam kita pinjam kepada isteri kita contoh, kita boleh nego, kan? Kalau kata asalnya nak kata pinjam, ni bukan saya nak galakkan pinjam duit isteri, okay. Tetapi perumpamaan dia, kita pinjam duit isteri kita, so kita boleh nego, kan? Kita boleh bincang, kita boleh manja-manja sikit, dapat extend. Macam itulah, kan? Jadi yang mana pinjaman dalam negara ni kita boleh manage sendiri, kan? Kita boleh manage sendiri. Okey, yang mana kalau kata kita tak boleh kita nak bayar, kan, ataupun nak buat hutang baru, bila-bila saja kita boleh buat. Tapi bila dengan luar ni, problem dia adalah kita akan dikawal oleh orang lain punya jurisdiction. Dialah yang tentukan berapa rate dia nak bagi. So agak problematik lah bila kita nak serve ataupun bila kita serve hutang tu, kan, kita kena patuhi kehendak orang tu. Rather than kita boleh berbincang dengan dia supaya lebih convenient untuk kita. Tapi bukan bermaksud kita boleh suka-suka hati buat pinjaman dalam negara. Okey, yang mana pinjaman dalam negara oleh kerajaan ni kalau tahun lepas dalam 60 berapa persen, tapi untuk unjuran 2021 penutup ni dianggarkan kita akan threshold kita ada sebanyak 65%. Okey, 65% kita buat pinjaman dalam negara. Yang mana bukan satu HAM lah, bukan satu HAM dalam konteks hutang oleh negara itu sendiri, sebab negara takkan mati. Jadi seberapa lama dia nak buat hutang, seberapa lama dia nak bayar hutang tu, dia boleh. Okey. So balik kepada cerita ni, 234 juta datang daripada hasil kerajaan, cukai, bukan cukai, yang lebihan tu adalah pinjaman. Dan ke mana dibelanjakan? Bila saya cuba kira balik, di mana dia ada dua, perbelanjaan mengurus dengan pembelanjaan pembangunan. Kalau bahasa Inggeris dia operational expenditure, OPEX, ataupun development expenditure, DEVEX. Okay, which is OPEX. Kalau tengok dia punya numbers dia, dia sama dengan hasil kerajaan tu, kan? Iaitu 234 juta. Ya, ataupun lebih kurang 233 juta. Okay. Kalau kata kita nak fahamkan, ini andaian saya, maksudnya apa hasil yang direct secara kerajaan dapat, itulah dibelanjakan balik kepada rakyat. Tetapi untuk pembangunan, kan, pembangunan sosial, okey, untuk keselamatan, untuk pembangunan ekonomi. Sebab dia nature dia kena berkembang. Apa yang kita belanjakan untuk pembangunan tu kena memberikan hasil. Jadi yang bahagian ni yang mungkin datang daripada duit pinjaman. Okey. So daripada banyak-banyak ni, kan, ada untuk rakyat, ada untuk bisnes, ada yang bersifat dasar. So sebenarnya apa yang untuk kita? Okey, yang pertama kalau kata kita nak tengok secara direct, ini yang pertama sekali, so adalah Bantuan Keluarga Malaysia, BKM. Sebelum ni first sekali zaman PM Najib kita,
dikenalkan dengan BRIM. Okay, BRIM. Lepas tu tukar kepada PH, dia jadi BSH kan, BSH. Ada orang sebut basah kan. Okay. Lepas tu jadi apa kata lepas? BPN kan, bantuan prihatin. Bantuan prihatin. Sekarang pula bantuan keluarga Malaysia. Okey. Yang mana kalau kita faham cash handout ni bermula sebelum ni, seingat saya kan, seingat saya macam tak ada. Kan, macam tak ada. Start pada zaman PM Najib kita lah yang dia mulakan ada cash handout ni. Okey. Which is dia punya objektif dia untuk spur the economy. Okey, kenapa bila kita fahamkan okey, macam kita kena tengok pendapatan 2,500 hingga 5,000 ni, jikalau kita tengok tangga apa nama tu, kategori B40, M40, T20 kan. B40 adalah orang yang bergaji sehingga 5,000. Bukan bergaji. Dia punya pendapatan isi rumah dia sebanyak 5,000. Okey. Lebih 5,000 dah start masuk M40. So, kita nampak bantuan ni lebih memfokuskan kepada kelompok yang dekat bahagian bawah ni. Serata yang bawah ni. Okey. Supaya bila kita dapat ataupun kelompok-kelompok ni dapat kan. Sebab B40 ni, kalau kata kita faham Maslow hierarchy kan, kat bawah tu adalah keperluan asas. Keselamatan, tempat tinggal, makanan. So mereka akan spend untuk basic needs. Okay, basic needs. Dan juga basic needs ni jugalah yang akan banyak menggerakkan sektor-sektor pun kan, perkilangan, okay, pembuatan, beras, everything apa semua, pertanian. So basic needs ni lah yang akan menggerakkan whole ekonomi ni kan. Sebab perbelanjaan ni, kalau kata cash ni dibagi kepada T20 for example. T20 ni, kalau kata kita faham, mungkin dia dah ada duit lebih siap-siap kan. Yang mana dia tak perlu pun duit. Kalau kata dia ada duit lebih tu, mungkin dia sekali belanja je dekat satu tempat dan that's it. Tapi kalau B40, amount yang ada tu akan dibelanjakan ke banyak tempat. So banyak sektor yang akan dapat manfaat daripada perbelanjaan tu. Okey, daripada table ni, okey, yang mana maksimum satu isi rumah boleh dapat, okey, kalau anak dia ada lebih pada 3 orang dan ke atas, dia berpendapatan kurang daripada 2,500, okey, dia boleh mendapat sehingga 2,000. Lepas tu pula dia bapa tunggal, so dia boleh bapa atau ibu tunggal dia boleh dapat sehingga 2,500. So kena faham tu So kalau kata pendapatan isi rumah tu kurang daripada 2,500, ada anak kurang daripada 2,000, so akan dilayak untuk 1,500. Okey, bila lebih daripada 3 orang dia akan dapat 2,000. Tu kalau kata satu family yang komplit, so 2,000 lah. Tapi kalau kata keluarga yang ditanggung oleh ibu tunggal, so dia akan dapat 2,500 sahaja. Dia akan dapat maksimum 2,500. Okay. Tapi kalau kata ada warga emas dalam rumah tu, ada tambahan 300. Tapi bukanlah untuk isi rumah tu, tapi untuk warga emas tersebut. So bila dapat this amount, yang ni yang kita katakan, okay, kena bijak lah untuk apa. Untuk apa. Sebab bantuan ni macam cerita tadi, dia untuk spur di ekonomi, untuk gerakkan ekonomi. Tapi kalau kata kita spend untuk benda yang tak bermanfaat, contoh pergi beli apps game, contoh apps game kan. So tak ada manfaat lah untuk sesiapa pun kan. Melainkan developer game tu sendiri. So ini yang pertama, yang secara terus kepada rakyat, tetapi untuk B40 lah. Okay. Yang kedua, yang ni bantuan awal persekolahan untuk anak-anak, tetapi dia limit kepada 3 juta murid. Mekanisme dia saya tak sempat baca tadi, tapi dia punya peruntukan dia dapat sebanyak RM150 setiap murid. So yang ni akan meringankan beban ibu bapa meringankan beban ibu bapa, yang mana kalau kata mungkin sebelum ni ada spend sebanyak 150-300 kan. Kalau dia kata 3 juta murid maksudnya kalau satu rumah tu ada 3 orang bersekolah, so 450. So akan dapat bantuan sebanyak tu untuk meringankan beban memulakan persekolahan.
Kita pun baru mula sekolah secara apa kata, secara berjadual nanti kata ada grup A, grup B. Minggu ni adalah minggu yang pertama anak-anak bersekolah. Okey. Kemudian pelepasan cukai sehingga pelepasan cukai pendapatan sehingga 2,500 untuk pembelian komputer, telefon bimbit dan juga tablet. Dia mungkin kenapa ada perkara ni. Okey. Disebabkan oleh keperluan PDPR. Keperluan PDPR. Yang ni banyak memfokus kepada M40 B40 tadi mungkin dibantu oleh yang cash tadi. Yang sini macam M40 instead of dapat cash handout ataupun bantuan terus keuangan, kita mendapat pelepasan cukai. Okey. So, daripada sini dapat pelepasan cukai untuk pembelian telefon bimbit, tablet dan juga komputer untuk kegunaan anak-anak semasa PDPR. Okey, yang mana keperluan komputer untuk PDPR ni sangat diperlukan macam saya cakap tadi. Sekolah dibuka tetapi ada kumpulan A, kumpulan B kan. Kumpulan A datang minggu pertama, kumpulan B datang minggu kedua. Maksudnya kumpulan yang tak datang sekolah ni perlu juga belajar. Macam mana? Dengan penggunaan gadget lah. Yang mana macam saya sendiri kan, bila anak saya anak saya belajar PDPR, okey, terpaksa bagi handphone walaupun pada saya belum masa dia lagi sebab budak-budak kan bila dapat handphone tu tak jadilah dia tengok homework tu. Tengok YouTube lah, tengok apa benda, dia main Roblox lah, dia main apa benda lah kan. Jadi tapi nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Sebab itu adalah keperluan untuk pembelajaran mereka. Jadi kita terpaksalah bagi dalam masa yang sama kita kawalan. Kawal tu sama ada kawalan secara apa, diktator ataupun secara diplomatik, bergantung kepada ibu bapa masing-masing lah. Okey. Tapi dapat kelebihan dekat situ untuk M40. Okey. Kemudian yang ni disebabkan ada 750,000 orang yang termasuk dalam statistik 4.6% kadar pengangguran. Okey, kerajaan melaksanakan Malaysia Short Term Employment Program atau MyStep. Okey, yang menyasarkan 80,000 peluang pekerjaan kepada orang-orang kepada orang awam untuk bekerja di sektor awam dan juga sektor berkaitan kerajaan. Okey, sebanyak dalam sektor awam sebanyak 50,000 kuota, untuk syarikat berkaitan kerajaan 30,000. Okey. Yang ni kalau tuan dan puan pernah tengok ingat balik pada tahun 2009 masa ekonomi jatuh. Okey, ada juga this kind of program. Okey, yang mana pos untuk pekerja kontrak ni diwujudkan. Okey, dan dibuka kepada orang awam supaya orang boleh bekerja. Bila orang boleh bekerja, orang dapat income. Bila orang dapat income, orang akan belanja. So dia akan menjawab balik kepada objektif kerajaan nak menghidupkan kembali ekonomi tadi. Okey, nak menghidupkan kembali ekonomi tadi. Jadi kerajaan buat selama setahun. Okey, kontrak tu lebih kurang untuk setahun, untuk 80,000 peluang pekerjaan. Okey. So siapa-siapa yang mungkin kurang bernasib baik yang memerlukan pekerjaan boleh mula meriki-riki berkenaan dengan MyStep. Okey. Sebab kerja kerajaan kerja kontrak kerajaan ni, jadi dia lebih dari segi bayaran ataupun bayaran gaji tu lebih confirm lah kan. Kadang-kadang kalau kata kita kerja dengan private sector ni ada uncertainty tu, ada instability kan. Okay, tengah buat tu, dah bagi kerja tu, tiba-tiba company terpaksa terminate, for example kan. Dan orang kerja kontrak lah orang yang pertama sekali akan kena terminate. Okay, ni dia buat skim jamin kerja nama dia. Okay. Lepas tu sesiapa yang ni pun untuk M40, sesiapa yang ada sebab zaman sekarang ni sangat dinamik di mana degree saja ataupun skill kita yang sedia ada saja tak menjamin kita dapat bekerja dengan selesa. Okey. Lagi-lagi bila COVID ni kan, hari tu tim kami ada pergi interview orang.
Okey, dia bekerja di F&B, dia kena sack lah, kena buang kerja sampai dia hilang apa kata apa? Hilang keyakinan terhadap bajet ni. Dia kata dia tak kisahlah pasal bajet ni kan. Tapi harapan dia bajet ni dia kata dapat boleh membantu rakyat lah. Okay, still harapan tu ada, cuma dia dah tak berapa percaya lah. Okay, so yang ada sekarang ni, apa yang kita perlu lihat adalah kita perlu naikkan skill. Okay, so kerajaan extend pelepasan cukai bagi perbelanjaan menghadiri kursus peningkatan kemahiran kan. Okay, extend satu, lepas tu dinaikkan lagi daripada 1,000 kepada 2,000 sehingga 2023. Kemudian pelepasan cukai ke atas yuran yang untuk kursus-kursus yang profesional yang diiktiraf oleh kerajaan sebanyak 7,000. Okay, ni pelepasan cukai. Banyak macam masa saya ambil kursus kewangan, saya apply je kan. Kan. So dapatlah yang sampai 7,000 ni kan. So ambil kan, sebab cukai ni selain daripada cash handout yang kita nak, cukai ni juga adalah penting untuk kita pastikan duit yang kita belanjakan tu, kita bercakap pasal efficiency perbelanjaan yang efisien. Maksudnya kita belanja, kita bukan just gone with the wind ataupun hilang, tapi kita dapat something. So perbelanjaan kita tu kita keluar, kita dapat balik, tapi dalam bentuk yang lain. Itu adalah advantage kalau bercakap dalam bentuk pelepasan cukai. So, sesiapa yang ada capacity untuk upgrade, untuk belajar, untuk improve kan, sambung bidang profesional, ambil sujil profesional, gunakan opportunity ni. Okay? Kalau tak, kita belanja, kalau tak ada benda ni, kita belanja, kita tak nak claim, so macam kita akan fikir, rugi kan. Walaupun yang kita dapat tu adalah ilmu. Tapi biasanya orang akan melihat kepada itulah, belanja tak dapat apa-apa dan rugi. Tapi yang dalam konteks ni, kita belanja, okay, kita tebus balik dalam bentuk knowledge dan juga dalam bentuk pelepasan cukai. Kemudian pelepasan cukai bagi pekerja, ini peluasan, ini bukanlah kepada offer kepada siapa, bukanlah kelebihan kepada yang sedia ada, tapi pelepasan cukai sehingga 4,000 bagi pencarum KDSP yang bekerja sendiri dalam gig ekonomi kan, yang kerja yang buat startup. Okay, so ada pelepasan cukai sehingga 4,000. So kalau kata 4,000 ni bukan ditolak siap-siap daripada income sebab dalam tax. Okay, dalam tax ni nanti pada hujung minggu ni kan, pada hujung minggu ni kami akan adakan satu program merancang kewangan secara untuk tuan dan puan laksanakan DIY. Ada segmen cukai, yang tu saya akan cerita lebih lanjut lah. Tapi untuk dalam konteks penceritaan ni, peluasan pelepasan cukai sehingga 4,000 bagi mereka yang bekerja sendiri dalam sektor gig. Okay, maksudnya berapa income dia boleh claim untuk pelepasan taxable income. Dia dah kira berapa income di tahun tu, ditolak pembelajaran sendiri, bantu ibu bapa, everything semua nanti dekat this particular part. Okay, untuk pelepasan cukai ni boleh masukkan nilai 4,000 untuk tuntutan. Okay, untuk tuntutan yang mana macam saya cakap tadi lah, kalau sebelum kita dapat income kan, kita perlu bayar balik, kita boleh dapat relief sedikit. Okay, lagi-lagi yang bekerja sendiri, pendapatan tak tentu, kita nak maksimiskan duit yang kita ada. Okay, kita nak maksimiskan duit kita ada, so dia lebih beneficial lah, memberi kebaikan kepada mereka bekerja sendiri. Okey, ni pun untuk M40, fokus kepada M40 yang mana pelepasan cukai bagi bayaran yuran dan taska dan juga tadika. Yuran taska dan tadika sebanyak hampir RM3,000. Okey, 3,000 kalau kata kita nak belanja sebulan lebih kurang 250 So macam anak pun kalau kata kita hantar, I think lebih pada tu kot dekat taska yang berdaftar dengan JKM, mungkin lebih pada tu. Okey, kalau kata seorang lebih, kalau kata hantar seorang atau dua orang kan, akan lebih pada tu. So tetapi sama jugalah, kita bayar
Kita dapat pelepasan, dapat kelegaan dalam bentuk tu. Maksudnya kita bukan dapat immediate punya relief ataupun bantuan, tetapi dekat hujung nanti pada masa kita bayar cukai tu. So sebelum, maksudnya kalau untuk M40, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu rancang, kita perlu faham berapa sebenarnya yang kita boleh optimize, berapa yang kita boleh optimize. So kita limitkan belanja kita tu kat situ je. Kita limitkan belanja kita dekat situ. Okay, tapi perbelanjaan tu perlu bagi something pada kita lah. Okay, macam kita bercerita tadi, beli tablet. Beli tablet dapat pelepasan cukai. So, kita belanja, okay, dapat pelepasan cukai. Maksimum RM2,500. So, janganlah spend lebih daripada RM2,500 untuk gadget tu. Ni kalau bercakap pasal gadget-gadget tambahan je tu kan. Okay, kalau macam yang, apa tadi, kalau saya boleh kembali semula. Macam ni kan. Okay. Kursus profesional, badan-badan profesional RM7,000. Janganlah ambil lebih RM7,000. So spend RM7,000 supaya belanja kita tu just enough. Kalau lebih tu maksudnya terpaksa bayar lah. Tapi kalau boleh cari, okay, kursus yang ngam RM7,000 dan kita boleh claim RM7,000. Okay. So dia lebih memberi manfaat dan lebih efisien untuk keuangan kita. Dan yang ni pula untuk anak muda. Untuk anak muda, program Istart nama dia, iaitu peruntukan sebanyak 300 juta ringgit. Okay, yang masuk kepada e-wallet. Yang ni pun saya tak sempat mungkin masuk dekat, kalau macam sebelum ni masuk dekat Touch 'n Go kan. Masuk dekat Touch 'n Go mungkin benda yang sama lah. Okay. Kalau sebelum ni zaman PM Najib dia ada bagi voucher buku. Okay. Kalau macam PH dia bagi RM30. Okay, yang ni dia bagi masa voucher buku tu 200. Okay, lepas tu turun kepada RM30. Lepas tu sekarang ni 150 untuk orang berumur 18 hingga 20 kan. So dapat tu manfaatkan sebaiknya. Okay, supaya tak terbazir lah kan. Tak terbazir untuk perkara yang tak baik. So ini adalah selain daripada yang 2,500 tadi, bantuan 1,500, ni adalah salah satu lagi bantuan secara direct kepada rakyat. 150 kepada belia, 2 juta belia. So total dia 300 juta. Okey, yang ni sedikit menarik sebab ada saya baca dekat Facebook, dia kata pengurangan pelanjutan pengurangan kadar cadangan kredit OSP 9% sehingga 9%. So orang macam bukan untung apa pun, duit dia sendiri juga kan. Tapi objektif pengurangan ni bukanlah untuk mengkayakan sesiapa pun sangat sebenarnya, tetapi lebih kepada memberi lebihan cash flow kepada orang awam. Okay? Sebab orang, bila ekonomi kembali pulih, orang nak mula berbelanja, orang nak ada duit lebih. Yang mana income company terjejas akibat COVID, dan possibility untuk kenaikan gaji tu mungkin tak ada. Okay, possibility untuk kenaikan gaji tak ada. Jadi dekat sini kita akan ada duit lebihan lah. Duit lebihan. Kalau sebelum ni gaji kita 3,000 contoh, gaji 3,000, 11% sama dengan 330. Okey, diturunkan ke 9%. So jadi 270. Ada lebihan sebanyak berapa? RM40. So okey lah kan, RM40. RM40 sebulan. At least boleh lah bayar beli beras, beli gula kan. So benda macam ni yang kita perlu nampak lah sebab tak semestinya bantuan dari kerajaan tu perlu dalam bentuk cash sahaja. Okey, dia dalam bentuk insentif begini kadang-kadang lebih bersasar dan lebih lebih terkawal. Orang kalau dapat cash biasanya akan kemungkinannya dia tersalah belanja, boros kan. Okey, terlibat dengan skim yang tak apa-apa. Okey, tapi bila macam ni dia lebih faham dia punya keperluan cash flow dia, sebab anyway masuk dalam gaji dia kan, dia perlu ubah lifestyle, dia perlu manage keperluan dia. Okey. So, kalau saya nak cerita secara keseluruhan apa benda yang kita terima daripada bajet ni. Okey, yang kita terima daripada bajet ni yang secara terus ataupun yang terus kepada
direct dengan poket kita, tapi ada dalam bentuk langsung, ada yang tak bentuk tak langsung, ada yang immediate, ada yang kita kena buat hujung. Okey, saya senaraikan sedikit ni summary saya sendiri. Di mana bantuan secara langsung yang direct kepada rakyat, okey, yang boleh memperbaiki cash flow, at least memperbaiki cash flow ataupun membantu sedikit kewangan rakyat adalah bantuan keluarga Malaysia. Jadi kita kena lihatlah dia fokus pada B40. Okey, mau fokus pada B40 yang mana B40 ni yang berpendapatan 2,500, bawah 2,500, kalau ada 3 orang anak, dia layak untuk mendapat RM2,000. Okey, kalau lebih 2,500, okey, dia apa nama tu sebanyak dan 3 orang anak, dia berapa saya tengok? 1,000 kot. Okey. Sorry, RM800. Tetapi kalau kata dia ibu tunggal, okey, so dia entitled untuk ibu tunggal atau bapa tunggal dan ada anak. Okey, dia layak untuk dapat bantuan isi rumah tu dan juga bantuan untuk anak tadi tu. Okey. Untuk bantuan langsung yang satu lagi adalah untuk mereka yang muda, berumur 18 hingga 20 tahun yang akan mendapat insentif sebanyak RM150 direct, mungkin e-wallet. Okey. E-wallet kepada mungkin Touch 'n Go, yang mana mereka boleh gunakan untuk untuk pembelanjaan yang lebih baik lah, beli top up ke kan. Jangan beli rokok sudah. Okey, jadi satu pembaziran pula. Dan kemudian bantuan secara langsung, walaupun dia bukan dalam bentuk cash direct, pengurangan APF kepada 9% daripada 11% tadi, yang mana dia membantu kita dalam memberi lebihan tunai. Okey, lebihan tunai, instead of dia pergi ke WSP, dia masuk ke dalam, instead of dia pergi kepada akaun dekat WSP, dia pergi ke akaun bank kita. Okey, lebihan sebanyak 2%. Okey, di mana 2% inilah yang dapat membantu kita survive setiap bulan. Kita boleh tambah perkara-perkara pembelanjaan yang kita perlukan mungkin. Okey. Yang membantu kepada duit poket kita tetapi tidak secara langsung. Okey, maksudnya kita bukan dapat immediate, tapi kita kena rancang macam pembelanjaan yang kita nak tu supaya kita boleh dapat benefit dia bila kita bayar cukai later. So yang ni macam pelepasan cukai tablet. So bolehlah beli tablet untuk anak kan, untuk diri sendiri kan. Untuk diri sendiri mungkin. Kalau macam kami, saya juga terlibat dalam team Smart Saham, bila kami trade, kami ada juga guna tablet. Okay, so bolehlah siapa-siapa nak gunakan. So belilah tablet dan juga claim cukai, yang mana jangan lebih pada 2,500 tadi. Kalau bawah lebih 2,500, contoh 4,000, yang kita boleh dapat lah sebanyak 2,500 juga. 1,500 tu tetap kita tak boleh nak claim. Okay. Kemudian pelepasan cukai kursus peningkatan kemahiran. Yang ni pun kalau untuk kursus profesional boleh claim sehingga 7,000. Okay. Cari kos profesional yang that amount supaya kita boleh belanja ke situ. Dalam masa yang sama kita boleh dapat benefit daripada tax kita tu. Kita boleh claim balik dalam bentuk tax. Kan? Claim balik dalam bentuk tax ni, kalau contoh, kalau kita kira-kira, kita buat kira-kira, kita kena bayar tax. Bila kita dapat pelepasan, kita dapat kurangkan. Ataupun bukan dapat pengurangan. Dia diabaikan terus. Even mungkin dapat balik kan. Dapat balik cash sebab kita bayar PC lebih kan. Itu pun boleh juga. Sebab itu pentingnya kefahaman tentang pelepasan cukai ni kan. Kita tak nak bayar tax yang berlebihan. Kita nak bayar tax just enough. Sebab kalau kita nak bayar lebih ni, elok kita bayar zakat je kalau untuk yang Muslim tu. Kan? Kita bayar zakat je. Okay. So tax ni kita bayar just enough. Cukup-cukup. Supaya kita dapat berkhidmat untuk negara dalam bentuk pembayaran tax tu. Dalam masa yang sama kita dapat juga apa yang kita nak kan? Dengan duit yang kita belanja tu. Dan yang terakhir adalah pelepasan cukai taska. Okay, pelepasan cukai taska ni, kalau kita hantar anak kita pun sama juga tadi. Kalau kata kita hantar anak kita total setahun tu 6,000, kita cuma boleh cukai claim 3,000 sahaja. Okey. Jadi untuk saya simpulkan secara keseluruhan okey. Kerajaan letakkan bajet sebanyak 332 bilion
Okey, di mana konsep bajet ni adalah bajet mengembang dipanggil expansionary budget. Okey, kita belanja lebih, dalam masa yang sama kita unjurkan kita punya GDP kita berkembang. Macam mana, kenapa dia boleh berkembang, macam mana dia boleh berkembang, macam ni tadilah kan. Kita dapat cash, kita belanja. Belanja biar belanja ke tempat yang memberi manfaat kepada orang lain jugalah. Okey, bagi duit kepada anak-anak muda supaya mereka belanja. Penggunaan APF supaya kita dapat cash lebih, kita boleh belanja. Okey. Kemudian pelepasan cukai tablet apa semua ni untuk menggerakkan ekonomi digital and everything. Okey. Kita kena upgrade diri kita kan, supaya kita boleh cipta value dalam diri kita dan mencipta prospek kejayaan yang lebih baik untuk diri kita, dan kita boleh menyumbang lagi kepada negara kan. Kat situ datangnya macam mana GDP tu berkembang kan. GDP ni kalau cara kefahaman mudah dia mudah untuk fahamkan dia sekonsepnya mudah je. Berapa barang yang negara hasilkan, berapa harga dia. Okey? Untuk GDP berkembang, either kita naikkan jumlah barang yang kita buat, harga tak bergerak, ataupun harga barangan sama, jumlah barangan sama, dia punya harga dia meningkat. So GDP tu berubah kan? Betul. Tapi kita tak nak macam tu, kita nak dia dulu tu naik. Kan? Maksudnya kalau kata kita bercakap pasal penghasilan daripada diri kita, okey, bila kita ada banyak skill, kita boleh membantu syarikat atau kita punya perniagaan mengeluarkan hasil yang lebih banyak, okey, dengan harga yang lebih baik. So GDP negara kita pun akan berkembang. So itulah dia punya correlation dia. Okey, dan akhirnya pelepasan cukai taska, apa pelepasan cukai taska pula? Okey, melalui pelepasan cukai taska ni kita nak menghidupkan ekonomi sosial tu lah kan, menghidupkan ekonomi sosial. Okey, jadi ni banyak melibatkan cash. Kenapa kita kena ada cash lebihan? Kita kena tahu pasal tax. Sebab macam saya kata tadi, TSI adalah kumpulan yang mengajar orang awam tentang pengurusan keuangan. Di mana kita bermula dengan cash flow analysis, kita bermula kemudian financial goal, buat budget. Okey, sehinggalah estate planning, di mana yang tengah-tengah tu akan ada tax planning. So kita bukan hanya nakkan tahu urus duit, buat bajet, tapi kita kena tahu sehingga mana, macam mana kita nak optimizekan perbelanjaan kita tu, yang bila kita bayar tax tu just enough. Cukup-cukup je. Okay, so boleh sertai kami pada bila je? Next week minggu hadapan. Kita dah nak tutup dah dia punya penyertaan dia. Okay, boleh daftarkan diri. Okay, belajar selama 2 hari, 14 modul, ada 14 speaker yang berbeza dengan kepakaran masing-masing. Saya akan mengajar saya akan berkongsi tentang pengurusan cukai secara efisien. Boleh join saya minggu hadapan, hari Sabtu. InsyaAllah kita berjumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.